Saudara, alhamdulillah, hari ini saudara Selangor sudah mencipta sejarah. Dun Pasir Panjang, Sungai Panjang adalah dun pertama yang hari ini melancarkan jentera pilihan raya bagi berhadapan dengan pilihan raya negeri Selangor. Kita tak tahu lagi kerana esok baru kita tahu apa yang akan diumumkan. Mungkin besok baru nak umumkan hari Raya Aidiladha. Kita malam ni saya tidak mahu mendahului Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor. Saudara, namun hari ini tuan-tuan, kita lihat calon barisan dari Perikatan Nasional daripada calon MB mereka. Walaupun Muhyiddin bila tengok Khairi Jamaluddin sepentas ataupun satu meja dengan PMX, walaupun dia mengharapkan Khairi menjadi calon Menteri Besar mereka, akhirnya terpaksa menarik handbrake bila mengadakan PC bersama dengan Azmin Ali, tokoh semburit negara kita tuan-tuan. Tersipu-sipu. Azmin ingat dia boleh selamat bila Khairi sudah bersama dengan PMX. Rupa-rupanya tuan-tuan, Muhyiddin tetap tidak mahu umumkan manusia bernama Azmin sebagai calon Menteri Besar. Tiba-tiba pula Syahidan Kasim, Governor daripada Perlis, nak bertanding di Semenyih tuan-tuan. Semenyih ni tempat YB Sania ni. Mesti ada keistimewaan dekat Semenyih tu yang menyebabkan dia nak datang ke negeri Selangor ni tuan-tuan. Saudara, saya yakin tuan-tuan, hari ini mereka tahu bahawa negeri Selangor ni amat sukar untuk mereka tawan. Betul tak betul? Kerana negeri Selangor ini saudara, kita tidak termakan dengan politik perkauman sempit. Dan kita juga tidak termakan dengan usaha mereka untuk menakut-nakutkan kita dengan isu-isu agama. Betul tak tuan-tuan? Saudara yang saya kasih sekalian, hari ini saya nak pesan pada rakan-rakan, khususnya daripada Barisan Nasional, kerana yang paling mencabar sekali tuan-tuan nak yakinkan orang kita sendiri. Pakatan Harapan nampak gayanya alhamdulillah dah masuk gear 6. Kawan-kawan daripada Pakatan Harapan seperti Teo Lee Ching, Nia Komeng sudah pun menyatakan kesediaan pilihan raya ini kita akan bantu calon UMNO daripada Barisan Nasional dan kita akan pastikan mereka menang. Betul tak betul? Tapi belah kita ni pula tiba-tiba ada pula yang kata kalau calon daripada BN kita turun mengundi. Kalau calon daripada belah PH kita akan duduk kat rumah. Yang ini yang saya nak kena betulkan malam ni tuan-tuan. Saudara, kita terima hakikat bahawa hari ini saudara kita berada dalam keadaan yang sukar untuk orang terima kerjasama baru ni. BN berusaha untuk pastikan BN boleh memerintah secara bersendirian sebelum pilihan raya umum ke-15. PH pun dia nak perintah secara bersendirian, betul tak? PN tu tuan-tuan, saudara, walaupun dia tahu dia tak boleh memerintah secara bersendirian, mereka tabur duit secukup-cukupnya dengan harapan mereka juga boleh memerintah secara bersendirian. Tetapi hari ini rakyat sudah membuat keputusan. Rakyat tak bagi peluang BN perintah. Rakyat tak bagi kemenangan kepada PH. Rakyat juga tidak bagi kemenangan kepada Perikatan Nasional tuan-tuan. Dia ambil keputusan, satu pun dia tak bagi menang. Last kali dia suruh kita berpakat. Bila tidak ada pemenang, kerajaan tergantung, maka ke bawah dulu tuanku ni saudara yang di Pertuan Agong ni, ialah manusia yang paling tinggi dalam negara kita ni. Kalau yang ini payung agama kita pun kita tak boleh hormat, macam mana? Tetapi sedihnya tuan-tuan, bila tuanku titahkan supaya Perikatan Nasional
bekerjasama dengan Pakatan Harapan membentuk kerajaan? Apa jawapan yang cukup angkuh daripada Muhyiddin? Dia kata, tuanku bagi selai kertas membentuk kerajaan bersama Pakatan Harapan. Saya pun sign, saya potong setuju. Maknanya dia tidak bersetuju dengan cadangan ke bawah duli tuanku yang di Pertuan Agong. Begitu kuang hajar ni tuan-tuan. Malah saudara, tuanku minta supaya tunggu. Dia bangun tuan-tuan, dia tinggalkan dan terus balik ke rumah dia buat PC. Mengulangi apa yang berlaku tanpa ada rasa hormat. Itu yang di Pertuan Agong, ketua agama kita tuan-tuan. Maka ke bawah diri tuanku kemudiannya menitahkan supaya BN bekerjasama dengan Pakatan Harapan. BN daripada dulu tuan-tuan, kita tidak pernah tidak menghormati keputusan dan titah ke bawah diri tuanku. Maka kita setelah berbincang, akhirnya kita bersetuju dengan pandangan ataupun titah tuanku. Kita pun membentuk kerajaan bersama dengan Pakatan Harapan. Alhamdulillah, daripada 112, lepas itu kawan-kawan daripada GPS sertai kita, kawan-kawan daripada GRS, daripada warisan KDM 148, 2/3 kita berjaya memerintah tuan-tuan. Bukan kecil dia tu. Hari ini saya nak beritahu tuan-tuan, Perikatan Nasional masih lagi belum terima hakikat. Tak boleh lagi terima kadar dan kadar bahawa mereka tidak boleh memerintah negara ni. Mula-mula mereka cuba untuk menawan UMNO itu sendiri. Macam mana dia buat tuan-tuan? Dia nak letak orang dia bertanding jawatan Presiden dan Timbalan Presiden UMNO. Buyuk tuan-tuan. Kita mandikan dia. Bila kita buat perhimpunan agung khas, lebih 95% perwakilan UMNO bersetuju supaya jawatan Presiden dan Timbalan Presiden tidak dipertandingkan. Tertiarap dia orang tuan-tuan. Kemudian kita lakukan pembersihan. Kerana kita tahu saudara bila kalah pilihan raya 10 orang awal-awal lagi walaupun dah sign SD, dah berikan mandat kepada Presiden UMNO berunding dan menentukan dengan siapa kita nak berbincang. Ada 10 orang ni saudara dipengaruhi oleh Hishamuddin Tun Husin telah pun memberikan sokongan kepada Muhyiddin untuk diangkat menjadi Perdana Menteri. Tuan-tuan, akhirnya saudara UMNO mengambil ketetapan. Bila kita siasat mereka-mereka yang terlibat ini, kita ambil tindakan disiplin. Ada yang dipecat, ada yang digantung, ada yang kena gantung tapi minta dipecat pun ada juga tuan-tuan. Tak jauh daripada sini, dekat celah-celah Batu Karang. Saudara, kita kemudiannya kita pastikan proses pembersihan itu dilakukan di tempat kepimpinan kita. Naib Presiden kita menang, MT UMNO kita menang. Adalah 1-2, tak apa. Hari ini yang dulu tak bersama kita pun alhamdulillah mereka bersama kepimpinan Presiden UMNO. Tetapi mereka di saudara masih belum selesai lagi agenda dia. Masih mengharapkan 6 pilihan raya negeri ini tuan-tuan. Kita tewas. Sebab apa? Kerana kalau pilihan raya di 6 buah negeri ini UMNO keputusan dia sangat buruk, maka mereka boleh buat satu gelombang untuk menolak kepimpinan Presiden kita Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Saya nak beritahu tuan-tuan, kita pun walaupun kita yakin Selangor kita boleh menang, walaupun kita yakin Pulau Pinang kita boleh menang, walaupun kita yakin Negeri Sembilan kita boleh menang, saya nak beritahu saudara apa juga berlaku di ke-6 buah negeri ini tuan-tuan. Kepimpinan UMNO di peringkat pusat akan tetap bersama Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Percayalah tuan-tuan bahawa gerakan
pihak Perikatan Nasional dan musuh-musuh dalam selimut ini akan gagal segagal-gagalnya, saudara. Tetapi setiap orang daripada tuan-tuan kena mainkan peranan. Kalau masih diteruskan agenda kata kita kena go solo, saya nak beritahu tuan-tuan, nak go solo macam mana? Selangor ni umpamanya tuan-tuan, keputusan pilihan raya umum ke-15, saudara, PH menang 40 kursi tuan-tuan. Kalau korang tak sokong pun, kalau BN tak sokong pun, PH boleh menang tuan-tuan. Ini saya nak beritahu. 40 kursi. Lagi 16 siapa menang? Lagi 16 tuan-tuan, Perikatan Nasional menang. Dulu kita tuan-tuan ada 5 tuan-tuan, saudara. Tetapi lagi 16 tuan-tuan, Perikatan Nasional menang. Daripada 16 kursi ni, hanya 5 kursi BN, saudara, BN undi dia lebih daripada Pakatan Harapan. Saya nak beritahu tuan-tuan, orang yang hari ini cuba menghasut dengan pelbagai bentuk hasutan. Mereka kata kita patut go solo, kita bentuk kerajaan di pusat. Takkan di pusat tuan-tuan kita berkawan dengan Sani Hamzan, kemudian dalam pilihan raya kita nak lawan dengan dia. Tuan-tuan tengoklah mulut dia betapa leza tadi. Kalau kita lawan dengan dia, apa jadi tuan-tuan? Kerajaan pusat akan jadi untung. Betul tak betul? Mana datang logiknya? Dan ada setengah-setengah tu mengaku dia orang Datuk Najib, padahal dia mesyuarat bersama dengan Ketua Penerangan Bersatu. Ada yang buat live pakai baju BN. Itu pun boleh tahan juga tu. Buat live pakai baju BN, tapi hati dah ke PN. Last sekali mengaku depan Tuan Ibrahim Tuan, dia akan masuk Perikatan Nasional. Dia kata kalau nak selamatkan Datuk Najib, kita kena pastikan undi Perikatan Nasional. Sedangkan tuan-tuan, kita yang pergi berjumpa Datuk Najib, keluarga-keluarga yang menghadap Datuk Najib setiap hari tuan-tuan, utamanya bila mahkamah punya kes dan sebagainya, pesanan Datuk Najib, pastikan kita jangan sampai UMNO ni jatuh dan ditimpa tangga lagi. UMNO dah teruk lagi tuan-tuan. Takkan kita nak biarkan lagi UMNO terus jatuh. Saudara, kalau UMNO tuan-tuan dengar kata orang-orang yang kata kita kena boykot pilihan raya, dengar kata kalau BN bertanding kita keluar mengundi, kalau PH bertanding kita tak keluar mengundi, saya nak beritahu tuan-tuan, pilihan raya kali ini saudara, sebahagian kursi PH akan lawan. Ada yang daripada Parti Amanah, ada daripada DAP, ada daripada PKR. Tapi lambang yang mereka pakai hanya satu, lambang Pakatan Harapan. Daripada UMNO akan bertanding, mungkin juga daripada MCA dan MIC juga akan bertanding. Tetapi kita hanya akan guna satu lambang, lambang dia lambang Barisan Nasional. Ada dua. Tapi kalau tuan-tuan tempat BN bertanding, tuan-tuan keluar mengundi. Tempat PH bertanding, tuan-tuan tak keluar. Tuan-tuan ingat orang-orang PH tu tak nampak apa kita buat, tak dengar apa kita cakap dalam media sosial. Bila BN boykot PH, PH boykot BN, last kali dua-dua bungkus, yang untung siapa? Yang untung Perikatan Nasional dia. Saya nak beritahu saudara, alhamdulillah setakat ini tuan-tuan, kita dah berunding dengan amat cantik dengan kawan-kawan Pakatan Harapan. Kalau nak ikutkan saudara, paling banyak kita boleh bertanding di Selangor 5 je. Tapi percaya cakap saya tuan-tuan, kita ada yang amat berhormat peti besar Selangor ini yang cukup bertimbang rasa, yang cukup faham. Kita pun tak nak tengok UMNO ni dilihat dibuli di sini, betul tak betul? Kita pun tak nak tengok melihat Amanah DAP dibuli di Kelantan, dibuli di Terengganu. Kerana di sana sudah pastilah kubu kuat kita. Kita kena seimbang. InsyaAllah tuan-tuan, percayalah cakap saya. Kalau dengar cakap
pengikut-pengikut yang dulu bersama kita sekarang dah bersama Perikatan Nasional. Mereka menggambarkan di Selangor ini hanya 5 kursi yang akan kita tandingi. Tak betul sama sekali, tuan-tuan. Sehingga hari ini jumlah kursi yang telah dipersetujui lebih daripada 5. Ini saya boleh kata. Tetapi percayalah tuan-tuan, rakan kita PIHIS akan pastikan UMNO juga akan bertanding jumlah kursi yang boleh menggambarkan kehadiran kita. Saya punya bacaan, saya tak tahu berapa. Bacaan saya busuk-busuk 12, paling banyak pun 14, tuan-tuan. Ini maknanya apa, saudara? Kalau kita pergi Solo, kita boleh bertanding 56 kursi, tapi 1 kursi pun tak menang. Okey tak okey? Tak okey. Kalau kita bersama dengan kawan-kawan Pakatan Harapan, mungkin kita dapat 14 kursi. Tapi daripada 14 kursi ini, kita mungkin berpotensi menang 6 kursi. Jadi mana lebih baik bertanding banyak kursi, tak menang 1 pun, dengan bertanding 14 atau 13 kursi, kita boleh menang 6, 7 atau 8 kursi. Mana lebih baik, tuan-tuan? Mestilah pilihan yang kedua. Ini kawan-kawan kita kena faham. Saya nak beritahu tuan-tuan kenapa UMNO memilih untuk bersama Pakatan Harapan. Dari awal lagi. Malah saya antara yang awal lagi beritahu untuk survival UMNO, UMNO kena bersama dengan rakan-rakan Pakatan Harapan, bukan bersama dengan Perikatan Nasional. Sebab apa? Kita cakap kena berdasarkan fakta, tuan-tuan. Muhyiddin kita pernah ampunkan lepas dia khianat kita. Betul tak betul? Kita ampunkan. Dia ada 32 kursi. Daripada 32 kursi dia, tuan-tuan, 16 dia curi daripada UMNO, 9 dia curi daripada PKR. Yang betul dengan dia 5 kursi saja. Walaupun dia 32, kita ada 42, kita angkat dia menjadi Perdana Menteri. Imbalan pun dia tak bagi kita, tuan-tuan. Malah presiden kita, mantan presiden kita, dia nak sumbatkan dalam penjara. Tuan Rizwan, dia tahulah macam mana nak cakap. Dan jadi pengarah komunikasi ini pun terpaksa nyanyi lagu sopan santun. Saudara, kita kerjasama dengan dia di Sabah. Apa jadi? Dia minta kita tolonglah jangan go Solo. Sebab Bung Mokhtar dah umumkan 73 kursi BN akan bertanding Solo. Saya pun dah seronok dah BN nak tanding Solo. Saya pun tak campur urusan Sabah. Tiba-tiba Muhyiddin datang merayu, tuan-tuan. Tiba-tiba kita di Sabah, kita setuju agih kursi dengan dia. Kita bertanding lebih sikit. Patutnya Bung Mokhtar jadi ketua menteri. Kemudian mereka bertanding sikit. Tiba-tiba sekerat jalan, tuan-tuan, dia bawa masuk parti lain, join dia dalam tempoh pilihan raya. Dan tiba-tiba dia bertanding lebih daripada kita. Walaupun hakikat akhirnya BN menang lebih berbanding dengan Bersatu. Tetapi Bersatu juga diangkat menjadi ketua menteri. Tak cukup dengan itu. Apa dia buat, tuan-tuan? Dia Hamzah hantar duit 200,000 bagi calon bebas untuk lawan kita di kursi yang kita bertanding. Mana dia dapat duit tu? Cuba tuan-tuan bayangkan, kita bagi kursi dengan mereka. Ada kursi dia bertanding, ada kursi kita bertanding. Kursi yang kita bertanding tu dia tak bertanding, dia letak calon bebas. Dia bagi lagi 2 tu. Salah seorang daripadanya kawan saya. Dia beritahu ke saya, tuan-tuan. Jadi kalau dah khianat macam ni, tuan-tuan, bila ada peluang lepas pilihan raya, kita ada 2 pilihan. Nak ambil Muhyiddin yang penjarakan pemimpin kita, yang menzalimi kita, yang mahkamah dah 3 kali putus, suruh serah balik duit UMNO pada UMNO. Dia suruh pegawai negara merayu, tak nak bagi. Atau kita nak bagi peluang orang lain yang belum aniaya kita. Kena beza, tuan-tuan.
Zaman 22 bulan PH perintah itu kepala dia Mahathir Mohamad, bukan Anwar Ibrahim. Betul tak betul? Dan Anwar juga pernah merasa dianiaya seperti mana Datuk Seri Najib hari ini dianiaya oleh Mahathir, tuan-tuan. Anwar pernah juga dipenjarakan. Jadi dia lebih tahu. Kita belum pernah kena buli dengan Anwar. Kita belum pernah kena tikam dengan Anwar. Dari segi dua manusia, nak pilih Muhyiddin atau Anwar, maka kita memilih untuk memberi peluang kepada Datuk Seri Anwar untuk menjadi Perdana Menteri. Kalau nak kira tentang masa depan, kalau UMNO mengambil keputusan untuk kekal bersama dengan Perikatan Nasional, apa jadi, tuan-tuan? Kita bertanding 2018 122 kursi. 2022 tinggal 114 kursi. Tuan-tuan, kalau kita kerjasama dengan Bersatu dan PAS, daripada 122 kursi, 26 kita kena bagi kepada PAS. Baki tinggal 96. 96 ni, tuan-tuan, zaman dia bersama dengan Pakatan Harapan pun dia bertanding 55 kursi. Daripada 98, 96 kursi yang tinggal ni, berapa nak bagi pada Bersatu? Busuk-busuk dia dah jadi Perdana Menteri, kita kena bagi dia 46. UMNO bertanding 50. Jadi itu sebab kita fikir, kalau kita tak pergi Solo ketika itu, maka keputusan belum masuk pilihan raya, kita pilih keputusan lebih teruk daripada tahun 2018. Tetapi, tuan-tuan, hari ini mereka dah menang 74 kursi. Maknanya 74 kursi yang mereka menang ini bukan di kawasan DAP bertanding. Tuan-tuan, kita UMNO kalah di kawasan yang calon Bersatu dan calon PAS bertanding. Kalau kita mengambil keputusan bersama dengan Perikatan Nasional, UMNO hari ini ada 26 kursi, mereka ada 74 kursi. 74 kursi yang mereka dah menang ini, kita tak boleh bertanding di situ sampai bila-bila, tu. Saudara, mana lagi tempat yang kita boleh rebut? PKR, mereka menang 19 kursi, contoh. Daripada 19 kursi yang dia orang menang di kawasan Melayu, saudara, kita boleh cuba rebut. Tetapi disebabkan prestasi Perikatan Nasional 74 kursi dia menang, kita ada 26 kursi saja menang. Siapa yang akan dapat lebih daripada 19 kursi ini? Sudah pasti mereka. Daripada 19 kursi ini, mungkin yang BN ataupun UMNO akan dapat mungkin tambahan 5 kursi. Maknanya, saudara, apa akan jadi? Daripada 19 kursi, UMNO dapat tambahan lagi 5, maka UMNO pilihan raya umum yang ke-16 akan bertanding 31 kursi. UMNO ada 191 bahagian. Maknanya lagi 160 bahagian, tuan-tuan, boleh tutup kedai. Kita tak payah buka parti di 160 bahagian lagi. Tinggal lagi 31 bahagian. Tetapi bezanya, tuan-tuan, bila kita pilih untuk bersama dengan Pakatan Harapan, tuan-tuan, DAP tak bertanding di kursi yang UMNO bertanding. Betul tak betul? Di kawasan Melayu, luar bandar, InsyaAllah lepas ini rata-rata kita akan bertanding. Mungkin ada juga kawan-kawan daripada Amanah akan bertanding. Kita boleh berundi. Di kawasan bandar, bahkan kita daripada PKR akan bertanding. Jadi, saudara, saya nak berikan tuan-tuan peluang UMNO untuk bangkit kembali. Peluang UMNO untuk bangkit daripada, bukan kita tak kuat, tetapi pada pilihan raya umum 2022, tuan-tuan, kita disabotaj oleh kawan-kawan kita sendiri. Dan disebabkan sabotaj ini, tuan-tuan, kita sebuah parti yang mempunyai sokongan orang Melayu paling besar di Malaysia, mempunyai keahlian paling ramai di kalangan semua parti politik, akhirnya, tuan-tuan, kita hanya memperolehi 26 kursi. Itu sebabnya hari ini, tuan-tuan,
Kalau tuan-tuan nak lihat, kita bangkit semula. Kalau tuan-tuan nak lihat, kita berjaya. Kita kena beri sokongan padu kepada kerajaan perpaduan. Kerana sokongan kepada rakan kita Pakatan Harapan dalam pilihan raya akan membolehkan kawan-kawan Pakatan Harapan yang sebelum ini hanya boleh bertanding dan menang di kawasan-kawasan bukan Melayu dan kawasan-kawasan urban ataupun kawasan bandar. Selepas ini mereka boleh menang di mana sahaja mereka bertanding. Dan apa kelebihan pada UMNO dan BN? Kalau sebelum ini kita hanya boleh bertanding dan menang di kawasan Melayu, selepas ini kita tak perlu takut lagi. Kalau tempat yang kita tandingi itu tuan-tuan ada jumlah pengundi bukan Melayu yang tinggi. Ini tuan-tuan solution ataupun solusi win-win situation. Menguntungkan Pakatan Harapan dan dalam masa yang sama menguntungkan bangsa nasional. Itu sebabnya tuan-tuan kita tak boleh lagi toleh ke belakang. Kita tak boleh rasa malu, rasa segan nak mengakui hari ini kita sepenuh jiwa dan raga kita bersama dengan Pakatan Harapan. Ini realiti tuan-tuan. Kalau kita masih lagi ragu-ragu, kita dah tinggal sebulan lebih, kita masih nak memikirkan patutkah aku keluar mengundi, tak keluar mengundi. Saya hari nak beritahu, kalau tuan-tuan tak mengundi, kawan-kawan Pakatan Harapan, bukan hanya mereka tak boleh bentuk kerajaan, dengan kita sekali pun akan bungkus tuan-tuan. Dan bila kita gagal untuk deliver undi orang Melayu untuk membantu calon kerajaan perpaduan, orang akan pandang UMNO ni hina saudara. Ini realiti dia tuan-tuan. Itu sebabnya saudara kita tidak ada pilihan. Kalau nak lihat UMNO bangkit, kita kena pastikan UMNO mesti menjadi rakan kongsi yang menyumbang kepada kekuatan kerajaan perpaduan. Boleh? Dan hanya dengan cara ini saudara, insya-Allah orang akan hormat kepada UMNO dan kerajaan perpaduan ini akan berdiri teguh. InsyaAllah kalau boleh bukan hanya sampai ke hujung penggal 5 tahun ini. Kita harap selepas ini kerajaan perpaduan ini akan menjadi titik tolak berakhirnya rasisme, berakhirnya politik menunggang agama, berakhirnya perkauman sempit, dan rakyat Malaysia sekali lagi akan kembali tuan-tuan untuk hidup dengan penuh harmoni insya-Allah. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini melancarkan jentera pilihan raya DUN Sungai Panjang dengan rasminya. Terima kasih.